Soalan seterusnya, bagaimana hukum solat sunat sedang solat wajib yang ditinggalkan belum diganti? Jawabnya sah. Siapa semayang sunat sedangkan tak bayar solat fardu, semayangnya sah. Nah, siapa yang tak semayang puasa Ramadan, dia puasa sunat saja, puasanya sah. Faham lagi? Tapi tidak dinaikkan ke langit, tergantung. Kenapa? Kerana hutang tak bayar. Nah, wajib dengan sunat, wajib dulu. Bang, kalau yang ada sunat banyak, wajib tak ada, orang gila orang panggil. Nah, orang gila. Nah, pakai kopiah sunat ke wajib? Sunat. Okey, kita pakai piah. Patu balut serban, sunat ke wajib? Sunat. Kita balut serban, kain daripada Turki beli. Piah ni macam kubah masjid. Tak pakai celak pula, sunat. Masuk celak. Kayu sugi sunat, pelak bagi sangkut di telinga, sunat. Minyak wangi sunat, ya sunat. Comel loteng tapi tak kais luar. Angry Bird kote-kote, gila babi namanya. Faham? Itulah orang yang semayang sunat tak semayang fardu. Nah, bila kita hutang dengan Allah, dengan hutang dengan manusia, mana duduk? Dalam kitab Bukhari, fadainallah ahaqu ayyuqda. Hutang Allah wajib bayar dulu. Nampak? Jadi bukan kata tak sah. Benda sunat kemudian benda yang wajib dulu. Nabi kata kalau kita hutang orang RM100, bila kita bayar berilah lebih. Lebih itu sunat. Kita pinjam dengan orang RM30, kita nak pergi bayar, belilah buah epar sekilo bagi hadiah ke dia. Atau buah limau. Yang limau itu sunat, sunnah Nabi. Yang RM100 itu modal wajib bayar. Tapi bayang orang hutang kita, dia tak bagi yang 100 tu, dia bagi limau je. Faham lagi? Nampak tak? Memang kita terajang je. Nanti duit aku tak bayar, W5 saja. Allah begitulah. Aku suruh fardu tak buat. Semayang tajuk buat pecah dari. Soalan seterusnya, apakah hukum melintasi di depan seorang yang sedang solat? Pokoknya harus. Boleh, tak ada masalah. Dengan RZ pun boleh, lintas depan. Yang tak boleh jika dia ada sutrah. Dia ada satrah, dia ada apa ni sutrah, ada apa? Ada halangan, ada sejadah, ada dinding, ada barang depan, semayang dekat tiang, semayang ikut garisan, tak boleh lintas. Lebih kurang 3 hasta. 3 hasta manusia lah, bukan hasta Doraemon, hasta manusia. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau dia ambil sejadah, dia letak lagu tu, pak, dia berdiri atas ni, dia panggil orang itu sudah bersutrah. Kita lintas atas sejadah sengaja, haram. Nabi kata kalau orang tu tahu dosanya banyak mana, kalau melintas, dia sanggup tunggu di situ 40 masa. Masa tu ada ulama terjemah 40 tahun. Sanggup tak lintas 40 tahun, tak apa. Nampak? Kita boleh ada lintas. Jangan lintas depan pasang. Walaupun yang semayang itu belum balik, kanak-kanak. Yang boleh lintas di depan orang yang tidak sah semayang. Contoh, anak yang belum memayis, semayang pakai pamper. Faham tak? Dia tiru mak dia semayang. Jadi tidak ada kehormatan, larangan lintas di depan dia. Orang yang sah semayang walaupun baru sekolah tadika, haram lintas. Dan bila orang nak lintas, kita tahan tangan. Nabi suruh tahan. Bila kita jalan ada orang tahan tangan, berhenti. Orang semayang. Faham lagi? Ni jangan orang hollow, kita pun Allah maksud. Balik awal dia panggil. Tak boleh kira bodoh. Apakah hukum bagi ibu yang sedang bersolat, anaknya duduk atas jadah dan anaknya bernajis? Bila kita nak semayang, wajib bersih dari najis pada 3 tempat. Pertama, pada pakaian. Kedua, pada tubuh badan. Ketiga, pada tempat kita rokok, sujud dan turun. Kalau ada najis, tempat yang tak sentuh dengan kita, tak ada masalah. Contoh, ini sejadah. Kita semayang sini, ini sejadah. Depan ni anak kita kencing atas sejadah, tak ada masalah. Jangan sujud atas kencing. Sujud kita tak kena tempat kecil, tangan kita masa sujud tak kena tempat najis, tak ada masalah. Cuma ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, bila ada najis di atas jadah, sunat kita beranjak ke kanan atau ke kiri atau ke belakang biar jauh dari najis. Soalan seterusnya, apakah hukum kanak-kanak najis sentuh ayah yang sedang berwudu? Adakah batal wudu tersebut? Ayah ada wuduk, anak dia bernajis, pegang ayah, tak batal. Sebab tu bila orang mengajar, tok guru mengajar, syekh mengajar, dengar baik-baik.
Sebaik-baik pelajaran, sekali dengar sampai mati ingat. Itu sebaik-baik orang yang mendengar. Kalau tak mampu, tak apalah. Sekali dengar sampai mati. Nah, ni kita dah dengar, hari ni dengar bab sifat 20, hangguk. Esok cerita hadis lupa sifat 20. Nah, duk main gitu je berubang bulu kening. Jadi yang batalkan wuduk 4 perkara saja. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kepala depan atau belakang. Yang kedua, sentuh perempuan yang sah nikah tanpa berlapik yang pada kulit. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab tidur atau pitam. Yang keempat, pegang kemaluan. Dengar baik-baik, 4 ni je batal wuduk. Jadi yang lain tak payah tanya. Faham? Jadi tak perlu tanya. Yang lain ni batal dah tak? Tak payah tanya lah, tak batal lah. 4 ni je batal. Contoh kalau kata pegang kemaluan batal. Nabi kata man masat zakarahu fal yatawadda. Barang siapa yang pegang kemaluannya maka batal wuduk. Faham? Jadi yang lain tak payah tanya. Kalau orang bodoh dia tanya, kalau pegang lutut ustaz, la ilaha illallah, ni pegang kemaluan saja. Nah, jadi ulama tak payah sebut lah yang tak batal. Sebut yang batal, kerana yang batal tu sikit, 4 perkara aja. Kalau nak tulis yang tak batal jadi beribu-ribu jilid lah kitab. Faham? Dia kata dan bermula yang batal itu pegang kemaluan. Maka tiada batal pegang paha, tiada batal pegang lutut, tiada batal pegang betis, dan tiada batal pegang buku lali, tiada batal pegang dahi, tiada batal pegang hidung, tiada batal pegang skru, tiada batal pegang lori, tiada batal pegang kereta api. Bersambung minggu depan. Faham lagi? Jadi kapal yang batal sudah lah. Kita orang cerdik kan, bukan orang bengong. Lain pada 4 ni tak batal. Ada pula pegang anak berdaji batal. Batal apa pula pegang anak? Nah, 4 perkara ni je batal. Nah, mau pegang najis pun tak batal. Jatuh dalam najis tak batal. Dia jalan. Alu berlebong jatuh dalam lubang najis. Faham lagi? Habis tarik seluruh badan. Tak batal. 4 tadi je batal. Bagaimana perhitungan di akhirat kelak orang yang tak pernah kenal Islam? Contoh masyarakat pribumi yang jauh daripada dunia luar. Kalau ada orang yang tak sampai risalah kenabian, tak sampai pada tentang kebenaran agama, maka itu dipanggil umat fatrah. Nah, jadi akhirat macam mana? Akhirat kita tengok. Kita kan belajar sifat Allah. Allah Maha Zalim kan Maha Adil. Maha Adil. Dah dapat jawapan dia. Allah takkan azab orang yang dia tidak sampaikan para nabi, para pendakwah dan sebagainya. Nah, fa'amruhu ilallah, serahkan pekerjaan ini kepada Allah. Allah ni apa? Allah Maha Adil. Faham? Yang Allah azab ni orang-orang kafir yang sampai dah orang Islam, duduk bersama orang Islam, ada masjid, ada pendakwah, ada nabi, mereka tidak juga menerima Islam, itu akan diazab oleh Allah. Jadi umat fitrah ini atau umat fatrah, adakah masih wujud sekarang kita 2019? Wallahu a'lam. Kalau adalah, itulah jawapannya. Nah, soalan seterusnya. Dalam surah Yasin ayat 12 menyatakan Allah akan hidupkan seluruh manusia dan akan balas segala perbuatan mereka. Saya muskil akan pendapat mengatakan bahawa orang kafir akan termasuk dalam api neraka tanpa pengadilan. Namun ayat tersebut menyatakan seluruh manusia. Apakah seluruh manusia tersebut termasuk yang kafir? Baik. Dia kata Allah sebut dalam Quran, antaranya surah Yasin, semua manusia akan diadili, dihisap pada hari kiamat. Jadi dia muskil dengan ada golongan yang mengatakan ada juga pendapat orang kafir tidak dihisap, terus masuk neraka. Yang betulnya dalam masalah ini memang dua-dua pendapat. Kedua-dua ini ahli sunnah wal jamaah. Pandangan yang pertama, semua orang termasuk yang kafir akan dihisap, akan diadili, akan ditanya. Nampak? Itu juga pendapat yang kedua, orang kafir tidak akan ditanya, tidak dihisap, terus dia masuk dalam neraka. Kedua-dua ni ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak usah nak bala. Dan kedua-dua ini ada sandaran masing-masing. Cuma pandangan yang lebih ramai di kalangan ahli tafsir ialah pandangan yang pertama, seorang kafir pun akan dihisap, akan ditanya. Nampak? Summa inna alaina hisabahum. Summa nanti di hari kiamat, atas mereka itu orang kafir ini kami akan hisap juga. Itu pandangan yang paling kuat. Soalan seterusnya.
Dalam doa, apakah nama arwah disebut perlu dibinkan kepada bapa atau bin kepada ibu? Baik, dia berdoa untuk arwah. Adakah dalam doa itu nak sebut contohnya bin mak atau bin ayah? Faham tak soalan? Jadi begini, kehidupan manusia ni semuanya pakai bin ayah, daripada dunia sampai akhirat. Kita nak kata nak tukar bin, kena ada nas. Nas yang datang kepada kita tukar bin dalam masalah talqin. Dalam masalah talqin, dalam hadis Abu Muhammad Al-Bahili, Nabi kata sebutkan bin mak ni. Jika tidak ada nama maknya tak ingat, bin Hawa. Nampak? Sebab tu dalam masalah baca talqin. Talqin ba'dal maut. Talqin ada dua, talqin orang yang dekat nak mati, talqin lepas mati tanam di kubur. Talqin lepas mati. Orang sini tak talqin tak? Talqin tak kalau orang mati? Talqin. Takut Wahabi sini. Nampak tak? Kita tak mati ni, kampung-kampung orang kita tak tahu. Tak? Tanya dulu. Baca talqin tak sini? Baca. Nampak? Baik. Biarlah nak sebut juga. Baca talqin lepas pada mati ni pandangan ulama. Dua mazhab tidak sunat. Dua mazhab sunat. Tak payah nak balah bodoh. Kerana mereka imam mazhab. Siapa sini yang setarah imam mazhab? Angkat tangan, aku nak selfie dengan dia. Nampak? Pandangan mazhab Maliki paling ramai lah. Bukan walaupun mereka ada khilaf. Pandangan mazhab Hanafi paling ramainya tidak sunat baca talqin. Tapi Hanbali dan Syafi'i wa yusanu talqinu ba'da dafni. Lepas disunatkan lepas pada tanah baca talqin. Okey? Baik. Jadi persoalan kaitan dengan talqin, nak bin ke mana? Bin mak. Masih baca talqin. Kerana hadisnya bin mak. Lain pada itu, kita beranak bin ayah. Nak masuk sekolah, bin ayah. Masuk tadika, bin ayah. Nak masuk tahfiz, bin ayah. Nak menikah, bin ayah. Nikah seorang lagi, bin ayah juga. Nak bercerai, pakai bin ayah. Nak jabat kamu nak tengok binti, semua ayah tu. Nak sakit, nak masuk hospital, bin ayah. Nak keluar hospital, nak keluar pada wad, bin ayah. Nak masuk universiti, bin ayah. Nak masuk mengundi, bin ayah. Semua pakai bin ayah. Sampai ke akhirat ni bin ayah. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nabi kata, kamu akan dipanggil seorang-seorang di hadapan Allah hari kiamat dengan nama kamu, bin bapak kamu. Nampak? Jadi daripada awal kita hidup sampai akhirat bin ayah. Melainkan pada ketika baca talqin. Jadi dalam masalah lain bin ayah. Nampak? Tiba-tiba kita nak bin mak juga, tak ada masalah. Nak semayang ajak nak bin mak tak salah pun. Kalau berlakulah tukar bin pada IC lebuh bin mak, itu sudah lain. Itu anak tak sah tarah. Orang tanya Nabi, ya Allah, anak tak sah tarah ni bin apa? Nabi kata al-waladu lil firash, bin mak. Takut jadi masalah lain. Soalan seterusnya, apa hukum gambar tak ada janggut, letak janggut? Jawabnya al-muru bimaqasidiha. Pekerjaan perbuatan kita tengok maksud. Yang pertama, pekerjaan itu mesti benda yang baik, yang harus, yang tidak haram. Barulah bergantung pada maksud. Kalau benda haram tak ada kait dengan kaedah tu. Faham? Dia tujuan bergurau dengan suami dia. Suami dia tak ada janggut, dia buat letak janggut. Faham tak? Hukumnya harus. Itu bukan mengubah, itu gambar je. Gambar ulama kias dengan cermin saja. Atau disuruh suami dia ni supaya simpan janggut. Tengok, comel abang kalau ada janggut. Dia pakai application. Dia ni kan application kan, pak bukuh. Orang bukan kata janggut, orang ada rambut jadi kepala botak. Tak. Jadi dia bergurau untuk sukakan hati anak-anak dan hukumnya harus. Tapi bila kita tujuan nak menganiaya orang, tujuan kita mengaibkan orang, haram. Tujuan nak menandingi ciptaan Allah, memang sepakat ulama haram. Sebab dulu susah orang perempuan, dia nak make up, nak comel dan sebagainya, lambat tau. Kawan saya, bini dia kalau nak pergi jalan-jalan mana-mana 2 jam. Ni dia apa? 2 jam. Daripada mandi sampai siap make up 2 jam. Allah. Mana kalau nak makan kenduri pukul 12, pukul 10 kena masuk bilik air. Angkat dan dalam bilik air. Pasal pukul 12 baru siap. Lama ni cat muka. Muka ada besar piring ni, 2 jam. Orang basuh lori 3 biji siap 2 jam. Ni masalah. Perempuan ni memang masalah juga.
Tapi bukan hak mari ni lah, hak geng-geng Kuala Pilah. Solat duduk, ada pendapat kata selagi boleh berjalan ke mana-mana, tak boleh solat duduk atas kerusi. Mesti solat duduk yang boleh kita sujud. Betul ke? Sebab duduk atas kerusi, sebab lutut tak boleh bengkok, sakit belakang dan sebagainya. Baik. Ada orang kata siapa yang boleh berjalan tak boleh semayang duduk. Perkataan itu salah. Kerana masalah semayang bukan berjalan. Mana ada hukum orang semayang berjalan? Semayang ni berjalan ke berdiri? Dah? Salah dah. Awal tu salah dah. Nah, waktu kalau bodoh duduk diam. Nah, Nabi kata salli qaimah, semayang berdiri. Dia kata kalau boleh berjalan tak boleh semayang berdiri. Lah, apa pula berjalan berdiri? Kiyah tu dah rosak dah. Faham? Yang betul cakap gini, siapa boleh berdiri tak boleh semayang duduk. Baru betul. Faham? Sebab dia boleh berdiri. Nah, bila boleh berdiri mana boleh duduk? Berdiri itu rukun. Ni siapa boleh berjalan wajib semayang berdiri. Lah. Ada dah orang yang berjalan tak semua boleh berdiri. Kebanyakan orang boleh berjalan, boleh berdiri. Tapi ada orang-orang uzur, orang tua, dia hanya boleh berjalan, diri tak boleh. Bila nak berhenti cari pagar. Tak ada pagar no. Jalan boleh. Nampak lagi. Jadi jangan pandai-pandai nak cakap lepas lagu tu ikut suka mu keluar hukum. Nah, kena jaga. Tak boleh berdiri. Fa illam tastatih fa qaida. Kalau tak boleh berdiri baru duduk. Okey, bukan siapa tak boleh berjalan. Bukan, tak boleh berdiri. Nah, bila kemampuan kita hilang satu, maka kena buat satu. Saya malas nak ulas dah berdiri bayang duduk ni. Gila nasihat kita. Tok guru, ustaz tu jangan syadik sangat. Pasal orang semayang duduk ni orang sihat ke orang sakit? Orang sakit. Bila orang sakit, jangan kias dengan hukum orang sihat. Tu syarat-syarat kita fiqh tu, syarat berdiri, syarat rokok, syarat tunduk, syarat apa? Syarat orang sihat. Faham lagi? Syarat orang sakit banyak longgar. Al-masyaqqata jadi mutasir. Bila orang kesusahan, dia jadi ringan. Faham? Al-umur idza daqa. Kita risalah Imam Syafi'i. Al-umur idza daqa ittasa'at. Perkara-perkara dalam agama bila terkepit maka dilonggarkan. Diluaskan qadar-qadar patut. Jadi setengah-setengah ustaz kita teruk sangat dia hentam orang sembahyang atas kursi. Tak sah lah, tak sah. Dia sihat, sedap, gamak lah. Cuba hentam belakang tak tu bagi sakit belakang, suruh dia sembahyang pula. Faham lagi? Jadi jangan syadik, jangan melampau untuk orang sakit. Orang sakit pula begini kaedahnya. Kita sembahyang rukunnya 13 rukun. Kaedahnya senang saja, 13 rukun. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang boleh buat tidak digugurkan kalau ada satu benda yang tak boleh buat. Maknanya kalau 13 rukun, satu rukun kita tak boleh buat, wajib kena buat 12. Itu ya kaedah. Mana 12 campur 1 tetap 13. 2 rukun tak mampu buat, wajib kena buat 11. Biar 2 campur 11, 13. 3 rukun tak mampu buat, gugur, maka wajib kena buat 10. Biar yang tak boleh dengan boleh campur, mesti jawapan total sentiasa 13. Fahamlah tu. Soalan seterusnya. Apa kau bawa motor ramai-ramai, buat baju bising-bising dan sebagainya? Ada bawa kekasih pula dalam konvoi itu. Ini anak-anak muda sekarang. Dia kaedah kita ni Islam ni la darar wala dirar. Tak boleh mudarat, sama ada diri sendiri, orang lain, kawan-kawan, orang awam dan sebagainya. Jadi kalau bising saja, bukan kata geng motor, orang biasa pun tak boleh. Orang tak ada motor tak boleh. Bukan kata bising dengan azah, bising dengan selawat haram. Orang tengah tidur pukul 2 pagi, dia pergi rumah dia, Allahu Akbar, tak boleh tidur kan. Pokoknya haram ulama fatwa. Nampak? Itu baru selawat. Ini dengan apa? Dengan azah motor dia sekali, lalu dalam kampung orang. Haram. Memudaratkan orang. Orang tidur. Anak jenis ayung buah 2 jam baru boleh lena. Dia lalu pak tu bangun menangis anak orang. Dia peduli apa? Faham? Jenis orang ni jenis, kalau kata anak panggil dak erti bahasa. Tak erti, tua dah, bodoh. Nak bising boleh, tempat tak ada orang. Dia pergi ramai-ramai kat bukit tu, dia pun press. Bom. Kera tengok. Bom tu. Nampak? Tu okey. Kalau tuang punya motor tu, anak dia tidur, kita pergi press pula motor kat rumah dia marah tak?
Ni golongan tak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampailah dia buat benda yang dia suka orang buat baik kepada dia, dia buat benda baik itu kepada orang lain. Bukan tak ada konvoi, tapi jangan mudarat kat orang. Cukup dengan bergaya motor lawa sudah. Nak bising buat apa? Dia geng motor ni bila ramai dia mari syekh. Nampak? Syekh pula syekh syaitan, syekh ulama okey lah. Syekh syaitan mari. Sembelihan korban dilakukan oleh peserta, tapi dia tidak pernah melakukan penyembelihan sebelum ini. Berkenaan dengan bacaan sebelum sembelihan dan semasa sembelihan tersebut. Sembelih ini sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bismillah, kurang keberkatan. Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa abtar atau kama qala. Setiap pekerjaan yang boleh pada syarak, kita tak sebut bismillah pada awalnya, kurang berkat. Qalil barakah, maknanya abtar ni qalil barakah, kurang berkatnya. Kita nak keberkatan hidup kita. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang, zaman yang tak ada berkat. Zaman Nabi pun orang sentiasa cari keberkatan. Kita zaman mana? Zaman yang tak ada berkat, zaman suai. Lagi-lagi perlu banyak sebut bismillah. Tak, zaman kita ni zaman menipu kan? Betul tak? Menipu habis dah ni. Kerja-kerjaan menipu. Dia balik pukul 5, dia tak paskat. Dia kawan dia paskat pukul 10. 3 jam 1 jam. 3 ringgit 1 jam. Dah kalau 5 jam tipu. 15 ringgit tak tak? 13 tahun buat kerja, lepas main bis biji. Memang menipu dah ni. Rakyat tipu kerajaan. Betul tak? Tu contoh. Kerajaan tipu rakyat tu fardu ain dah. Jadi kita banyak kena baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau sembelihan yang korban, sunat tuan korban sembelih sendiri. Kita masuk korban, lembu kita, kambing kita sembelih dengan tangan kita ikut cara Rasulullah. Nampak? Kalau mampu lah. Dan kalau korban, kita bertakbir masa menyembelih korban. Kita ambil pisau, pegang ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Jangan sampai petang pula. Tidur lembu tu. Sekejap dah. Ramai orang lelaki tak boleh takbir. Takbir raya tak ingat. Tapi ada ke orang buat suami? Faham tak lagi? Dia kata yang siapa mana orang lelaki tak reti takbir, khunsa. Dia 5 alamat khunsa. Tak reti baca doa. Apa benda tak reti baca doa selamat. Tak boleh takbir raya. Tak pandai bang. Lepas tu tak reti mengucap dengan masyarakat. Faham lagi? Tu semua khunsa. Nampak tak? Jadi kita balik cek suami kita khunsa ke laki-laki. Dia pula takbir raya tak pandai. Betul tak? Tengok orang takbir raya malam-malam raya. 3 orang yang takbir. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Pusing gitu mikrofon. Faham? Kau dia? Takbir. Takbir. Apa dia gini? Period apa? Nampak? Takbir raya pun tak reti. Jangan buat suami. Bongok tengok. Faham tak? Ada pula buat laki takbir. Bukan nak lagu. Kok tak penting. Tak masuk pitching tak apa. Faham? Itu masalah ni saya sebut ni pasal berlakuannya. Takbir tak reti. Pakai Myvi 40,000 bodoh tengok. Orang dulu jalan kaki pandai takbir. Allah bagi nikmat Myvi masuk aircon full sejuk. Naik hujan tak kena, panas tak kena. Balas nikmat Allah. Walitakabirullah ala ma hadakum. Dahlah kamu bertakbir kerana Allah beri banyak hidayah kepada kamu. Tak reti takbir. Soalan seterusnya. Sunnah Nabi balas kejahatan orang kebaikan. Patutkah kita bersabar bila orang hina maki kita atau perlu mempertahankan maruah kita? Dia selagi sampai tak memudaratkan yang bahasa umum, maka kita sabar. Kalau kemudarat itu besar, tak boleh sabar. Kita kena bertindak. Sebab tu dia ada hukum tasamuh.
Kita jadi trafik, jadi JPJ. Ada benda kita maafkan, ada benda tak dimaaf. Tak, takat dia tak ingat lesen mati. Tak, minggu lepas dah lesen mati ni. Tak payah saman. Benda tu biasa berlaku. Lepaskan dia. Nah, ni memang tak ada lesen, belum tengah jalan. Itu baru kita saman. Nah, begitu jugalah kehidupan kita yang lain. Kalau takat orang maki kita, katalah bodoh lah apalah, kita tak salah layan lah. Nah, tapi kalau maki Nabi tak boleh, kita ikut jarak pesing sahabat. Kerana ni kekasih Allah. Tak, itu tidak ada pertimbangan. Tengok tempat. Kalau orang nafsu saja, tak payah kita pedulikan. Betul tak? Orang kata kita bab nafsu saja, tak rugi apa-apa pun. Nah, kita banyak bersabar. Tak? Tapi kalau sampai hina Islam, sampai jatuh agama kita, jatuh maruah agama, fitnah akan tersebar, itu tak boleh berdiam diri. Wajib berjihad. Soalan seterusnya, apa hukum kalau tak kahwin? Bukan tak nak, jodoh tak ada. Pernah bertunang, putus. Cari sendiri, orang rekomen, tak menjadi juga. Baik. Dia kata dulu bertunang, putus. Jadi apa hukum dia tak mau kahwin? Dengar baik-baik, hukum kahwin ni bukan wajib. Tengah ulama kata sunat, tengah ulama kata harus. Jadi 5 hukum: wajib kahwin, sunat kahwin, haram kahwin, makruh kahwin, harus kahwin. Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi nafkah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu sunat. Bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan aniaya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam awet. Itu wajib kahwin. Faham lagi? Kemudian dia nak khabar lagi, bila dah putus tunang, kahwin dengan orang lain. Islam ini agama mudah, ad-dinu yusrun, agama mudah. Yang payah kita ni, Islam mudah. Zaman Nabi, orang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya berkenan dengan perempuan Madinah seorang. Dia kata, ya khabar ke dia? Senang. Ya khabar. Islam tu mudah. Jadi kalau nak kahwin, senang sangat. Perempuan macam mana mudah? Itu persoalan. Sebab mu kata ni, ada orang tunjuk, ada orang komen, tak jadi juga. Mu masalah mu sebenarnya. Perempuan macam mana mu nak? Oh, saya suka yang pandai menyanyi, Ustaz. Pergi kat karaoke. Tunggu bawah tu, betul tak? Tunggu. Saya suka yang pergi masjid lah. Nak pergi kuliah ceramah, pergi majlis ilmu, faham? Tunggu belakang tu ni ramai. Islam cara dia tu. Mu nak mana seorang? Mu tunggu kat pagar tu. Jadi dia keluar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya orang Seremban. Saya tengok saudari ni 3 kali dah. Suka datang majlis ilmu, jadi saya ingin mengambil saudari sebagai isteri saya. Dan kalau setuju, ibu bapa saya akan datang merisik, meminang seperti mana adat biasa kita orang Melayu. Kalau ada jodoh, dia kata insya-Allah. Esok dia akan miss call. Nampak? Kalau nasib tak baik, dia akan jawab, minta maaf, saya sebenarnya sudah bertunang dengan ustaz janggut tu lah. Dan lagi tu. Mudah tak? Mudah. Islam cukup mudah. Tahu tak? Takkan kita berterus terang, orang nak marah kita. Kita jujur. Siapa jujur, Allah tolong. Tapi mu tak mau kahwin juga, peduli aku, tak ada masalah. Duduk lah mu situ. Tapi tak ada. Tak ada. Zuriat tak bagus. Orang yang tak ada zuriat kahwin pun disuruh ambil anak angkat dan sebagainya. Kerana Nabi nak kita ramai anak. Jadi kahwin. Kalau boleh biar banyak anak. Siapa yang kahwin tak dapat anak banyak, kahwin lagi yang anak banyak. Nampak? Kerana Nabi kata, ini muka surbi kumul umam yaumul kiamat. Aku bangga menjadi Nabi paling ramai umat di hari kiamat nanti. Soalan seterusnya, kakak sulung simpan dendam pada mak sampai umur 50 tahun masih dendam pada mak. Sekarang hidupnya punah anak, cerai berat dan sebagainya. Itulah masalahnya. Dia gini, Allah bagi kita 2 dalam dunia ini, ibu dan bapa. 2 ni molek ke huduh ke, itulah ibu bapa kita. Tak ada jual lah kat Maidin, tak ada mall mana pun tak ada. Lazada pun tak ada jual ibu bapa. Hak ada tu di rumah kita. Jadi buatlah yang terbaik. Walaupun ibu bapa tu kafir lagi, dia masuk Islam dah, ibu bapa kafir lagi, masuk juga dalam ayat wabil walidaini ihsan.
dan bagi dua ibu bapa kamu buat baik. Kata ulama tafsir, sekali ibu bapa tu masih kafir. Nampak? Jadi kalau kita ada salah silap begini dengan ibu bapa salah dengan kita, maafkan. Jangan tunggu lama. Tak ada manusia yang sempurna. Kita, ibu bapa kita bukan nabi. Nah, ada benda kita tak berkenan, ada benda dia silap, ada benda tak molek. Kalau benda tu yang perlukan teguran, kita tegur. Kalau benda tu tak perlu teguran, cuma kita perlu kemaafan daripada anak, maafkan ibu bapa kita. Faham? Tak ada dia, tak ada kita. Dia asal, kita borak. Nah, huduh lagu mana pun perangai, itulah mak kita. One and only. Betul tak? Maafkanlah. Dia beranakkan kita. Nah, apa kata kalau dia beranak itu, dia buang dalam sungai. Mampu kerah. Nah, nampak? Itu lah. Kalau jasa-jasa ibu bapa. Nah, tak ada orang semua ibu bapa. Macam-macam masalah sebut ibu bapa. Ibu bapa berakhir maki carut ke anak. Jenis wak zalim ke anak-anak. Jenis tak mau ikut perintah agama. Nah, teruskan. Jangan kita sakit hati dan dendam. Tegur dan doakan selalu untuk ibu bapa. Soalan seterusnya. Apakah hukum bila seorang isteri memaksa suaminya ceraikannya kerana nak kahwin dengan teman laki-lakinya? Orang perempuan yang macam ni tak akan dapat masuk syurga. Tak usah masuk, bau syurga tak dapat. Inilah paling banyak. Kalau kes-kes perceraian, isteri dipaksa oleh suami dipaksa oleh isteri untuk melapaskan talak. Faham tak? Betul orang perempuan ni payah. Dia syaitan tengok dia, syaitan lari. Dia bisa lagi. Nampak dia bisa lagi. Innal mar'ata idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat surati syaitan. Perempuan ni bila dia datang, syaitan hiyah dia. Dia pusing belakang pun syaitan hiyah. Bisa mainan dia. Dengar baik-baik. Perempuan, mu anak raja ke, mu anak agung ke, anak Perdana Menteri ke, anak Timbalan ke, anak Timbalan yang nak naik ke? Faham? Ada kira. Faham? Dengar satu hadis. Ayyuma mar'atin sa'alat talaqan min zawjiha min bighairi ba'sin fa haramun 'alaiha tara'iyatul jannah kama qala. Nabi kata, mana-mana perempuan atau isteri yang minta cerai akan suaminya tanpa jahat suaminya, maka perempuan itu tidak cium bau syurga. Walaupun dia sudah bercerai dengan suami yang pertama, dia minta cerai, suami kedua dia kahwin, dia jadi isteri solehah, tak dapat juga masuk syurga. Kerana tak lepas dengan dosa suami pertama. Faham lagi? Dia bercerai, dia kahwin pertama, dia minta cerai. Faham lagi? Dia nak kahwin dengan orang lain, minta cerai tanpa sebab. Faham lagi? Kemudian dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah. Siang puasa sunat, malam tahajud. Tetap tak dapat bau syurga. Dia kena minta halal dengan suami pertama di akhirat. Suami dia halal, alhamdulillah. Suami dia tak halal, bayar dengan pahala. Tak lepas pahala, masuk syurga. Masuk neraka. Hati-hati. Ada 5 sebab yang goleknya dalam negara kita Malaysia ikut enakmen negeri tertentu boleh minta cerai. Yang tak haram. Pertama, suami tak beri nafkah. Biasanya setahun dan ke atas. Yang kedua, suami tak benarkan dia buat benda yang wajib. Suami tak benar pakai tudung, suami tak benar semayang. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram, suruh minum ketung, suruh minum arak dan sebagainya. Yang keempat, suami dera, pukul terajang yang melukakan, berdarah dan sebagainya. Dan yang kelima, suami kena jail, kena penjara sekurang-kurang 3 tahun dan ke atas. Jangan ikut suka kita je. Nak kenang dengan lelaki lain, cerailah saya bang. Cerailah saya bang. Faham? Kalau tidak, saya duduk tengah jalan biar lori langgar. Macam-macam peseng. Pengingat, walaupun jadi baik pun sekalipun, sudah Nabi sebut haram masuk syurga. Faham lagi? Hukum kalau institusi kewangan Islam mengambil pekerja bukan Islam, malah diberi kejawatan gaji besar, sedangkan satu pekerjanya adalah Islam. Dia tak kira Islam tak Islam. Kalau kita ni tidak adil, hukumnya zalim. Orang zalim tempatnya neraka. Tak kira mu kerajaan ke, mu siapa ke, mu rakyat ke, mu ibu bapa ke, mu orang syarikat ke, zalim tempatnya neraka. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami sediakan tempat untuk orang zalim. Best api neraka hari kiamat. Kenapa? Zalim itu tak peduli siapa-siapa.
Nah, soalan seterusnya. Saya musafir, Zuhur Asar sudah jamak qasar, Maghrib dah sampai ke destinasi dan ingin bermalam. Apakah kita boleh jamak qasar Maghrib, Isyak, atau salat seperti biasa bila sampai di destinasi? Dengar baik-baik. Kita dari Seremban nak pergi ke suatu destinasi. Maka adakah kita sampai di JB Johor Bahru, JDT nanti boleh jamak lagi bila sudah sampai di Johor Bahru? Ada hal lah kerja di Johor Bahru, orang Seremban. Jawabnya tengok. Kalau kita masih lagi musafir di Johor Bahru tu singgah, boleh jamak qasar. Kalau kita sampai di Johor Bahru hilang nama musafir jadi pemukim Johor Bahru, tak boleh jamak qasar. Nak tahu boleh atau tidak begini. Siapa yang bermusafir dari Seremban nak pergi ke Johor Bahru JB, apa lama mana nak duduk? Nak duduk 3 hari atau kurang. Faham? Nak singgah sana, nak duduk stay 3 hari atau kurang. Maka sampai di JB, dia dinamakan musafir yang singgah. Boleh jamak, boleh qasar. Siapa yang nak duduk di JB 4 hari dan ke atas, sampai saja di mukim destinasi, dia bertukar nama kepada pemukim Johor Bahru. Haram jamak, haram qasar. Faham tak? Angguk-angguk kaki kena cap kuih tiaw sepinggan, tak ingat. Nah, soalan seterusnya. Apa perlu kita buat? Pegawai atasan hanya beri arahan ikut buku semata-mata tanpa mendalami masalah pekerja bawahan. Nabi kata yang terbaik ialah dengan musyawarah. Walaupun kita pangkat tinggi, pekerja kita pangkat rendah, biar ada musyawarah. Musyawarah tak mesti 12 jam. Musyawarah 2 minit tu musyawarah juga. Nak kita dengar percakapan orang supaya jadi lebih baik. Itu. Kalau cakap hantar WhatsApp yang suruh buat kerja begini. Nak, kali kurang baik. Kurang baik. Walaupun benda bertulis ni kadang betul dah, dia memang betul fakta. Tetapi kalau silap adun tak jadi. Lepas tu bini kita, tengok bini kita bila keluar resipi dalam TV, berlari bini kita. Tengah-tengah duduk tidur, bangun ni ambil kertas tulis. Keluar resipi yang dia tunggu. Nampak? Dia tulis tu, telur itik 15 biji. Garam 11 kilo. Contoh, cuka 3 mililiter. Sedikit sabun. Dan dia pun buat, tak jadi macam Syekh buat. Pasal apa? Pasal dia salin saja. Dia tak mesyuarah. Kita dengar cara macam mana nak letak bawang, masa mana nak buka api panas ke tidak. Baru dapat sama taste. Betul tak? Begitulah dengan kita, dengan pekerja bawahan kita. Kurang-kurang kita bertemu mata, mendengar ucapan-ucapan daripada orang bawahan kita. Apa hukum saya sudah bagi soalan tapi soalan saya tidak disampaikan pada ustaz? Dia juga. Jawabnya tengok keperluan. Kalau soalan itu sudah ditanya oleh orang lain, dia lalu dibuang. Tak ada masalah. Kalau soalan provokasi, nak hina-hina orang, tak boleh. Tak, soalan nak condemn ni mana. Saya banyak pergi. Dia soalan tu nak jatuhkan imam-imam di masjid tu. Lagi. Jadi kita tak baca. Jadi perbalahan. Soalan ni biarlah orang lain dapat tumpang manfaat. Soalan seterusnya. Apa hukum kita minta BSS atau MSS dan syarikat tempat kita bekerja? Kalau benda itu dibenarkan, boleh. Apa pandangan Ustaz tentang jerebu? Adakah ini dukhan yang termasuk dalam Quran? Dukhan ini ialah alamat dekat nak berlaku kehancuran alam. Sekarang bukan dukhan. Dukhan ini keluar daripada lubang-lubang bumi dan asapnya menutup sepertiga bumi mulanya, akhirnya semakin banyak. Itu dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan. Sekarang bukan Ad-Dukhan, itu orang bakar sapah. Orang bakar sapah. Sumatera bakar sapah, Kalimantan bakar sapah. Sumatera ni saiz semenanjung, 3 biji semenanjung. Besar Sumatera ni. Dia sekali dia bakar hutan, sekali bakar kayu-kayu lama nak tanam baru, besar negeri Pahang sekali bakar. Bayang. Itu asap. Jadi itu bukan dukhan, itu jerebu. Jangan kita pandai-pandai nak agak-agak ikut suka hati kita. Dia tertib kiamat, dia ada keluar Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa AS, kemudian dukhan dan sebagainya. Itu jerebu. Bukan jerebu lain, jerebu.
Waktu syarikat untung 300 juta, bonus kami dapat 3 bulan. Tapi sekarang untung 1 bilion, kami hanya dapat 2 bulan suku saja. Jadi macam mana? Adakah ini sifat orang munafik? Makin kaya makin kedekut. Dia nak marah kat company dia lah. Company dia bagi bonus ikut suka company lah. Yang wajib bagi bukan bonus, iaitu gaji. Bonus itu ikut atas mana? Atas majikan itu sendiri. Betul tak? Jadi majikan nak untung lebih, bagi sikit boleh. Untung lebih, bagi banyak, afdal. Dia untung lebih, dia pun bagi bonus. Itulah dipanggil sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dia untung, tak sedekah, bagi kedekut saja. Tapi dia tak berdosa. Cuma gaya-gaya orang sekut ni tak comel. Tak comel. Kita boykot barangan bukan Islam, tapi kita beli dengan Shopee, Lazada dan sebagainya. Maksud boykot ialah kita dulukan makanan orang Islam. Boykot ni bukan baru ni. Dulukan orang Islam ni lama. Jadi bila tidak keperluan itu tidak ada dengan orang Islam, kita beli dengan orang bukan Islam. Bukan semua benda. Kalau boleh kita dulukan. Dalam masjid pun ada dengan orang Islam boleh, ada dengan orang Islam tak boleh. Bukan semua benda tak boleh. Faham lagi? Dia biar tujuan buat sesuatu, biar manfaat itu kembali kepada orang Islam, itu lebih baik. Jadi kita dulukan produk orang Islam. Itu sama dipanggil ruhama ubainahum, kasih sayang sesama beriman. Itu termasuk. Dalam masjid orang kafir yang pasang mozaik boleh. Orang kafir pasang kipas boleh. Bukan semua tak boleh. Lepas tu kita kena belajar. Bukan semua tak boleh. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Tak kata kita dengan orang kafir bukan Islam. Kita dengan bini kita bukan semua boleh. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Dia nak jemuk isteri dia masa period, boleh tak? Tak boleh. Dia kata tapi akad nikah dah. Tak boleh, dah period. Faham? Hukumnya bukan semua boleh. Sedap kamu akad nikah semua boleh. Tak boleh. Piti duit bini dia, bini mu tak boleh ambil. Faham? Walaupun mu antaran mu 3 juta. Duit bini mu lah. Ramai orang suami dia ambil duit bini. Tak bagi derhaka dia. Faham tak? Kita bagi juga, bini pun tolol juga. Faham lagi? Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Itu je dibezakan dengan majlis ilmu. Tapi kalau dia orang kafir jadi imam, tak boleh. Kena qada semayang walaupun pasalam baru sedar. Pasalam baru sedar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang kafir. Kena qada semula. Satu masjid jangan kering. Faham? Tapi kalau pasang kipas boleh, pasang mozaik. Soalan seterusnya. Adakah mayat mendengar suara orang yang masih hidup? Ada 2 soalan. Lepas tu kita lancarkan kutipan dulu. Mayat ni apa benda? Mayat ni orang mati. Orang Melayu panggil benda orang mati. Mayat. Mayat. Orang Melayu panggil apa? Jenazah bahasa Arab. Jenazah bahasa Malaysia. Mayat bahasa Arab. Tengok. Orang mati pun tak erti lagi. Faham lagi? Waktu untung hari mengaji, bodoh balik cerdik. Jangan kita rasa banyak ilmu. Pergilah mana-mana majlis. Nampak tak? Saya mula-mula baca kitab Syekh Nuruddin Banjar tahun 95. Tu dapat kitab dia. Budak-budak Mesir balik hantar. Baru kita kenal. Kenal. Oh, dia ni orang alim ni. Kalau tulis macam ni orang alim. Masa tu kita duduk main kitab-kitab fatwa ulama-ulama dunia. Dapat kitab Syekh Nuruddin 5-6 biji, budak-budak Mesir hantar. Tengok dia punya nakal, ni ulama. Tulisan begini, ni ulama. Contoh kita kena banyak dengar, banyak kita rendah diri kau orang. Gini, dengar baik-baik. Kalau dalam kitab-kitab lama dia panggil bangkai. Bahasa Melayu. Mayat tu mayitun bahasa Arab. Dalam kitab lama, kitab turah lama, kitab kuning, dia bangkai. Tapi sekarang kita panggil jenazah bahasa Arab juga. Jenazah boleh, jinazah pun boleh. Jangan pakai ayat lama tu marah ke orang. Walaupun boleh betul dari bahasa lama bangkai itu, tapi sekarang jadi fitnah. Tak boleh guna. Jangan tanya pukul berapa simpan tanam bangkai ayah esok. Bergaduh kita esok. Faham lagi? Bertumbuk sakan depan.
Baik, bila orang mati dapat tak dia mendengar orang yang hidup? Soalan yang baik sekali pada pagi ini. Orang yang hidup itu hidup, orang yang mati itu hidup. Tu. Orang hidup apa maksud? Kita faham dah, orang hidup itu hidup. Orang mati itu hidup di alam barzah. Nah, dengan rohnya. Baik. Bila kita pergi ke kubur, Nabi pesan ke kita, suruh sampaikan salam, suruh lapas salam, suruh ucap salam. Assalamualaikum sekurang-kurang. Dalam hadis, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Hadis yang lain, Assalamualaikum ya dar qaumi mu'minin. Nah, baik, bila Nabi suruh kita lapaskan salam kepada kubur itu, adakah Nabi suruh kita lapaskan kepada benda yang jamat, benda yang jumud, yang tidak hidup? Salah. Tak, mereka mendengar. Kerana itu Nabi suruh sampaikan salam. Mereka mendengar. Nah, orang mati mendengar. Bila? Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nah, sebab tu dalam hadis, bila kita beri salam kepada kubur, Nabi kata Allah kembalikan roh dan mayat itu menjawab salam. Yang kedua, mengenal orang yang ziarah. Dan yang ketiga, dia dapat rasa hilang kesunyian dengan kedatangan kunjungan tersebut. Ini sahih. Faham lagi? Orang mati jelas dalam hadis itu menjawab salam. Kenapa dia jawab salam? Kerana dia mendengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita pergi kubur mak kita, Assalamualaikum ya ummi. Tak, mak kita dengar insya-Allah. Insya-Allah mesti ada. Bukan kata mati orang hidup pun insya-Allah. Faham? Ada tak orang mari ke rumah kita duduk dalam rumah tak dengar dia beri salam? Tak, dia dah balik dah. Kita call, dia dah kata dia mari dah tadi beri salam, kita tak dengar. Ada tak? Dah kita hidup ke mati macam tu? Mati? Hidup. Tapi Allah tidak izin. Maka mati kita juga. Kalau tak izin, tak dengar. Nah, jadi orang mati mendengar. Dalil, dia jawab salam. Yang tak dengarnya ialah kita. Kita tak dengar orang mati. Orang mati dengar kita. Itu jawapannya. Jadi orang mati dengan kita, orang mati lebih kuat telinga pendengarannya. Dalil hadis-hadis sahih. Tahu tak? Kita dengar tak orang mati? Tak dengar. Kalau dengar, balik awal. Ada hadis lain Nabi kata bila dipikul jenazah dibawa ke kubur. Kalau jenazah orang yang baik-baik, dia akan berkata segerakan. Kalau jenazah orang jahat-jahat, dia kata kenapa kamu ke mana membawa aku pergi? Binasalah aku, celaka aku pada hari ini. Kemudian belakang Nabi kata wa yasma'u sautaha kullu syai' illa insan. Semua makhluk mendengar suara mayat di atas usungan tadi melainkan manusia. Manusia ini sebenarnya sangat lemah pendengaran. Faham? Jadi kenapa Allah tak beri kita dengar mayat jawab salam kita? Kerana Allah ni sifat rahmah, kasih sayang. Tak, kita beri salam, mayat dengar. Mayat jawab salam, kita tak dengar. Kenapa kita tak dengar? Kalau kita dengar, jadi dua mayat. Faham lagi? Mayat jawab Waalaikumsalam. Lama tak mari kubur ayah. Boom. Dua mayat jadi. Faham? Lalu habis mati. Zarah meninggal. Soalan seterusnya. Bilakah bermula iddah kematian seorang isteri? Seorang suami. Bukan ditanam masa mati, hari matinya. 4 bulan 10 hari. Ya tarabbas nabi anfusihina arba'ata ashhurin wa asyra. Perempuan yang mati suami. Betul tak? Ni sayang tak suami di rumah? Sayang tak sayang pun kalau sampai masa suami mati dulu. Yang baiknya isteri mati dulu. Ada orang perempuan tanya, kenapa ustaz molek suami isteri mati dulu? Faham lagi? Jawabnya sebab bila suami yang mati dulu, isteri kurang elok pergi ke kubur. Faham? Boleh tapi tak boleh banyak-banyak kali. Sekali-sekala. Faham? Tapi kalau isteri mati, suami boleh pergi hari-hari. Betul tak? Pergi ke kubur isterinya dengan isteri baru. Ada juga tu. Jadi bermula daripada matinya itu, itulah iddahnya.
Jadi edah awak semua 130 hari. Bulan Islam 29 atau 30. Tapi dalam edah dikira dengan 30. Jadi 30 kali 4 bulan berapa? 120 campur 10 130. Bila habis edah? Hari ke 131. Faham? Hari 130 belum lagi. Last rotek dia panggil. Faham lagi? 131 kahwinlah perempuan. Tahu tak? Walaupun menangis, berlinang air mata keluar ingus macam belon, itu bulan pertama saja. Kebanyakan perempuan yang masa mati, masa memang menangis-nangis sungguh. Hak kita kenal lah. Tapi selepas habis edah mereka kahwin lain. Faham lagi? Nah, orang perempuan ni kalau dia kata kalau abang mati saya tak akan kahwin dah. Dengar boleh, percaya jangan. Nah, tapi bukan hak dia ni lah, geng-geng Kuala Pilah. Betul tak? Orang lelaki, itulah perempuan tidak pernah setia. Betul tak? Kita setuju. Tak pernah setia perempuan. Orang lelaki-lelaki cuk yang bagus. Orang lelaki-lelaki lah yang bagus. Nah, bukan kata mati, tak mati lagi kahwin lain dah. Dah. Sebelum kita sambung lagi, soalan seterusnya kita lancarkan. Kutipan sumbangan derma yang sumbangan tuan-tuan pada pada pagi ini, kita rayu, kita pohon untuk kita gunakan dana bagi tujuan pembangunan Madrasah Tafiq Az-Zain. Semua pelajar madrasah kini menetap di rumah sewa yang dijadikan asrama sementara dekat madrasah kita. Kita pihak pengurusan madrasah merancang untuk membangunkan sebuah bangunan 3 tingkat yang lengkap, asrama, ruang pengajian, kemudahan dan lain. Madrasah Tafiq Az-Zain atau MATAZ ini merupakan salah satu cawangan pengajian tahfiz, i'dad tapakuh di bawah bimbingan alim murabi Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Malbu Al-Banjari Al-Makki, dan melahirkan kepada hufaz dan ilmuwan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Madrasah ini menyediakan kelab pengajian secara percuma terbuka pada orang ramai juga pada hampir setiap hari bermula 9:30 malam. Beberapa orang asatidah tempatan diketuai oleh Pak Ustaz Khusyari dan bin Hamdan Ar-Rantawi. Segala bentuk sumbangan boleh diserahkan pada pelajar, petugas yang pakai beg yang punya logo madrasah yang tertera seperti kita tunjuk di hadapan ini. Jika ada berhajat untuk menyampaikan sumbangan lain pada wang ringgit dan sebagainya, boleh terus berjumpa dengan pihak Urustia, pihak AJK dan seumpamanya. Kami ucapkan jazakumullah kasiran buat semua yang sudi menyumbang. Semoga menjadi asbab meraih redha dan rahmat Allah Ta'ala. Dipermudahkan kiranya, dimurahkan rezeki yang halal dan barakah oleh Allah bagi Tuan yang bermurah hati pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Sila bertugas sekarang untuk memungut derma. Bergerak sekarang. Kita baru soalan yang ke-32 tadi. Semua soalan 131. Siapa yang ada keperluan nak balik, dipersilakan, tak ada masalah. Kita ada hajat masing-masing. Kita akan berhenti pukul 11 pagi. Buka-buka karung tu. Jangan buat-buat tidur. Bagi banyak tadi. Allahu Rabbi. Lama tak jumpa Syekh. Saya jumpa dia kali pertama tahun 90. Tahun 98. Tahun 98. Sini tiap-tiap bulan. Yang last saya jumpa Syekh 3 tahun lepas di Kota Baru. 4 tahun lepas, 2015. 2 kali je jumpa. Saya banyak baca kitab-kitab beliau. Pelan-pelan kutip. Duit yang kita guna untuk kita tu bukan duit kita. Duit kita ni kita bagi ke orang. Tu duit kita. Harta kita sebenar bagi ke orang. Nabi kata, akal tu makan nak belai tu. Apa yang kamu makan itu jadi najis, jadi tahi kata. Wa ma labih tu bakal apnai itu. Apa yang kamu pakai jadi kain buruk. Wa ma sadaq tu bakal nak pakai itu. Yang kamu sedekah itu harta kamu di akhirat nanti. Kita ada sedekah barulah kita pakai baju di akhirat. Sebab yusyarun nas yaumil qiyamah uriyana. Manusia semua bangun di hari kiamat telanjang bogel. Yang tak telanjang 4 golongan, para nabi, wali Allah. Orang mati syahid, orang mati dalam ihram. Pakai ihram. Kita semua telanjang bulat. Tok Imam bogel. Tok Bilal Angry Bird. Semua balik awal belakang. Menteri pun telanjang, betul tak? Tapi kalau kita ada baju bagi sedekah derma dan kat orang, itu kita pakai. Jadi siapa yang nak berpakaian, kita tidak nabi, tidak mati syahid, tidak mati dalam ihram, bukan wali Allah,
banyak-banyaklah bagi sumbangan pada orang lain. Teruskan kutip derma dan bagilah sumbangan pada kali yang lain pun tak ada masalah, jumpa pihak urus dia madrasah. Dia apa yang kita sedekah ni sebenarnya tidak akan kurang. Yang kita belanja untuk nafsu kita makin kurang. Nabi sudah jamin yang kusumalum min sadaqatin, tidak akan kurang harta sebab sedekah. Baik, sambil-sambil kita sedekah menderma, kita tengok soalan seterusnya. Saya baru kahwin dengan suami yang baru dan dia ada anak, dikahwin dengan duda. Saya juga ada anak hasil kahwinan sebelum ini. Soalan saya, yang mana lebih utama, suami baru, anak tiri atau anak dengan suami yang pertama? Suamilah dulu. Faham? Bila kita berkahwin, kita kena jaga suami. Lepas suami, anak kita. Faham? Suami nombor satu. Lepas Allah dan Rasul, suami nombor satu. Ramai orang yang dia ada anak, dia dulukan anak. Suami nombor dua. Anak menangis dengan laki menangis, dia pergi mana tu? Faham lagi? Laki menangis dalam bilik, ya masuklah ya. Faham? Tak larat dah. Laki dah tunggu, bini duk tengok TV. Laki ni sampai keluar balik, tokak ali kot hidung. Faham lagi? Tak masuk dalam bilik. Dia pergi layan anak dia, dudu. Laki tak dudu. Faham?